Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustaz sekalian? Okay, anak-anak murid tahun 3. Okay, untuk pelajaran Tauhid pada hari ini, hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu 18 hari bulan 2. Okay, kita akan sambung kita punya topik pada seterusnya. Sebelum ni kita sudah mempelajari ni kan tajuk yang kedua ni, perbezaan Nabi dan Rasul. Okey, kita akan sambung sikit. Sebelum ni kita dah menceritakan sedikit tentang pengertian, pengertian apa itu Nabi, apa perbezaan Nabi dengan Rasul ni dari segi tugas dia apa kan. Okey, Ustaz ulang balik sikit. Nabi ni siapa? Nabi lelaki merdeka yang dipilih oleh Allah, yang menerima wahyu kan. Ni yang menerima wahyu untuk dirinya saja. Itu kalau Nabi. Kalau Rasul, lelaki merdeka juga, dipilih Allah juga, dan menerima wahyu untuk siapa dia kena sampaikan kepada umatnya. Itu perbezaan dia yang hujung je. Okay. Dan untuk hari ini kita akan terus masuk siapakah Rasul-Rasul yang wajib kita diketahui. Ada berapa? Okey, ni apa penting kamu bulatkan. Ada 25 orang. Ada berapa? 25 orang. Okay, ingat tu apa? Okey. Ada Nabi siapa ni? Yang pertama ada Nabi Adam kan. Adam, Idris, Nuh, Hud. Kan ada lagu kan. Okey, Ustaz nak sama-sama hafal lagu tu. Ikut Ustaz. Okey. Allah. Okey. Ikut saya. Kita sama-sama menyaksikan lagu Nabi 25 orang semuanya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, nama bawah, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub. Itu buku surat sebelah ada Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Kan ada 25 orang. Ingat, itu adalah Rasul. Kalau Nabi ada ramai, kalau Rasul ni ada 25. Yang kamu nasyid tadi Adam, Idris sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, dan seterusnya. Okey, kita akan sambung tajuk baru. Sebelum ni kita belajar Nabi dan Rasul. Lepas tu Rasul tu ada berapa, apakah dia nama dia Rasul. Okey, untuk hari ini kita akan buka muka surat 10 ni. Gambar ada orang tanya ni, apakah dia. Baca sama-sama. Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ni dia special sikit, sebab dia terhad kepada 5 orang sahaja daripada 25 orang tu. Adalah Rasul-Rasul terpilih. Yang ni memang kamu kena hafal 5 orang ni. Okey, kita tengok daripada pengertian dia. Ni tengok ni. Antara anak murid dengan ustazah yang dia tanya kan, tengok kotak biru ni. Assalamualaikum ustazah, apakah erti Rasul Ulul Azmi? Tu. Dia tanya Rasul Ulul Azmi. Dia tanya apakah dia Rasul Ulul Azmi kan. Jadi jawapannya Rasul, tu ustazah tu pun jawab, Rasul Ulul Azmi ialah Rasul yang mempunyai kesabaran tinggi dalam menghadapi ujian dan cabaran. Apa dia? Ustaz ulang lagi sekali. Rasul Ulul Azmi ialah Rasul yang mempunyai
kesabaran tinggi dalam menghadapi ujian dan cabaran. Tu dia punya maksud Rasul Ulul Azmi. Siapakah Rasul Ulul Azmi ni? Apakah dia punya ni? Dia mempunyai kesabaran tinggi dia dalam menghadapi ujian dan cabaran. Dia biasanya Rasul-Rasul ni yang Ulul Azmi ni yang terpilih ni adalah Rasul-Rasul yang mempunyai cabaran dalam berdakwah, kan? Banyaklah cabaran dia. Okay, Jadi kalau nak dia punya jawapan dia, Rasul Ulul Azmi ni apa? Ni start daripada sini. Rasul yang mempunyai kesabaran tinggi dalam menghadapi ujian dan cabaran. Kalau ditanyalah, kan, jawapan mana kita nak letak? Yang ni, Rasul yang mempunyai kesabaran tinggi. Pertama, sabar betul-betul dalam menghadapi ujian. Kedua, dan cabaran. Okay. Seterusnya dia kata, siapakah Rasul? Tengok ni, siapakah Rasul yang mendapat gelaran Ulul Azmi? Dia tanya siapa. Jawapan dia ada kat sini. Dia ada 5 orang. Yang pertama, Nabi Nuh. Bulatkan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ada 5. Nampak bulat tu ada 5. Siapa yang pertama? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. 5 Nabi ni yang mempunyai cabaran paling besar dalam berdakwah. Sebab tu mereka ni digelar Rasul juga, tapi Rasul Ulul Azmi. Ingat, kalau ada soalan dia tanya apakah dia pengertian Rasul Ulul Azmi, mesti kamu Rasul Ulul Azmi ni adalah Rasul yang mempunyai kesabaran tinggi. Sebab apa dia punya kesabaran tinggi? Sebab dia ada menghadapi ujian dan cabaran. Dalam menghadapi ujian dan cabaran, cabaran yang tinggi lah. Kesabaran yang tinggi dalam menghadapi ujian dan cabaran. Itu ada 5 orang. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nuh dengan Ibrahim ni memang kamu ingat. Nuh, Ibrahim, lepas tu Musa, Isa. Musa, Isa ni dekat, kan? Senang dengar. Lepas tu dengan Nabi Muhammad. 3 ni kamu dah boleh hafal. Yang 2 ni kamu punya Nuh dengan Ibrahim. Okay. Ni dia punya ni. Kamu tengok ni. Nombor 1. Siapa nombor 1? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Okay. Inilah antara 5 orang yang mempunyai kesabaran. Okay. Taat kepada Rasul. Okay. Itu saja. Kita ulang sikit tadi. Kita recap balik. Antara pelajaran yang kita belajar hari ni adalah kita sama tadi Rasul, kan? Rasul di 25 orang. Siapa? Adam, Idris, Nuh, Soleh. Lepas tu kita belajar tajuk baru ni, siapakah Rasul Ulul Azmi. Okey, sebutan dia apa? Ulul Azmi. Jangan silap, ya. Okey, Tiusa akan bagi satu latihan tu. Kamu boleh rujuk dan buatlah. Dia daripada ni, tajuk ni, pengertian Nabi Rasul. Nabi ni siapa, Rasul ni siapa, atau apakah hukum, apakah tanggungjawab, perbezaan dia. Kalau perbezaan Nabi ni apa dengan Rasul? Kalau Nabi ni dia menerima wahyu juga, tapi dia meneruskan je syariat sedia ada, meneruskan kehidupan dia saja. Tak perlu nak sampaikan. Kalau Rasul menerima wahyu, dan wahyu tu dia kena sampaikan kepada umatnya. Ya. Ustaz nanti akan bagi latihan dah. Okay. Untuk itu setakat ini saja hari ini. Kita belajar tajuk Rasul Ulul Azmi. Ustaz harap semua dapat ilmu yang apa Ustaz sampaikan. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya Ustaz terus, PM Ustaz terus. Tanyalah macam mana Rasulul Azmi ni, kenapa 5 orang je ke apa. Bolehlah tanya, ya. Okey, Ustaz kalau tak ada apa,
Okey, untuk itu setakat itu sahaja kelas Ustaz pada hari ini. Okey. Terima kasih bagi yang menonton. Teruskan ulang kaji di rumah. Buat latihan yang Ustazah suruh. Dan nanti Ustaz akan bagi latihan. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Ustaz akhiri kelas kita pada ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.